Okey, kita sambung sikit bab 12 iaitu variasi. Okey, kita tengok variasi. Apa maksud variasi? Variasi ialah perbezaan ciri dalam organisma daripada populasi ataupun spesies yang sama. Ya, itulah adalah maksud variasi, ya. Perbezaan ciri dalam organisma tadi daripada populasi ataupun spesies yang sama. Ataupun variasi ni kita boleh katakan kepelbagaian dalam sesuatu populasi. Ketidaksamaan. Tiada organisma yang serupa walaupun sama spesies, termasuklah kembar seiras. Jadi kita tengok gambar kat sini. Walaupun dua kanak-kanak ni adalah merupakan kembar seiras, tetapi masih lagi ada perbezaan antara mereka walaupun tak banyak. Maksudnya tak adalah yang exactly 100% tu sama. Pasti terdapat perbezaan antara mereka. Biasanya variasi merujuk kepada ciri-ciri fizikal yang ditunjukkan daripada perbezaan fenotip yang terhasil akibat daripada perubahan struktur, fisiologi dan biokimia. Variasi membolehkan kita mengecam individu-individu dalam satu populasi. Dengan adanya variasi, kita boleh kenal yang mana satu. Contohnya macam gambar ni. Saya tunjukkan dalam. Okey, kita tengok gambar rajah ni. Gambar ni. Okey, ini adalah variasi pada manusia. Ini adalah gambar sekumpulan kanak-kanak sekolah. Okay, kalau kita tengok secara luarannya, semuanya ada variasi antara mereka. Okay, kalau kita boleh tengok lah rupa paras lah. Kita tengok rupa paras sajalah. Kanak-kanak yang ini tak sama rupanya dengan kanak-kanak yang ini. Ini yang dikatakan variasi. Kepelbagaian. Tak ada seorang pun dalam gambar ni yang sama seperti kawannya yang lain. Semuanya ada ciri yang tersendiri. Kan? Kalau kita tengok kat sini. Inilah yang dimasukkan variasi. Variasi antara murid-murid sekolah. Kita tak boleh kata kita ada variasi dengan orang hutan. Contohnya. Sebab orang hutan spesies lain dan kita spesies lain. Maksudnya kita bervariasi antara spesies kita juga. Okey? Ini memudahkan proses pengecaman. Jadi cikgu kat sekolah tahu pelajar ni namanya mungkin nama Abu. Abu macam ni. Okey. Yang ni mungkin namanya Muhammad. Okey? Jadi ini untuk memudahkan proses pengecaman sebab adanya variasi. Okey. Seterusnya kita tengok, ya. Jadi untuk 12.1 ni, cikgu nak awak buat nota macam ni. Okey, macam ni. 12.1 jenis dan faktor variasi. Awak tulis sini maksud. Maksudnya awak salin balik maksud variasi di muka surat 256 yang tadi tu. Keperluan variasi ataupun kepentingan variasi. Apa perlunya kepelbagaian ni? Kenapa Tuhan tak jadikan makhluk dekat muka bumi ni semua sama? Kenapa adanya variasi? Kenapa adanya kepelbagaian? Okay, yang pertama kita tengok. Menjamin kemandirian spesies. Kemandirian spesies ni maksudnya dia punya survival hidup dia. Apabila keadaan persekitaran berubah. Apa maksud poin yang pertama ni? Apa maksud dia? Okay, maksud dia macam ni. Kita tengok sini, maksud dia macam ni. Kita tengok di sini. Kita tengok gambar rajah ni. Jelas tak? Okey, ini adalah spesies rama-rama jenis
Biston bitularia. Rama-rama Biston bitularia ni ada variasi daripada segi warna. Ada yang jenis berwarna cerah, ada yang jenis berwarna gelap. Itu rama-rama Biston bitularia yang berwarna cerah. Ini adalah rama-rama Biston bitularia yang berwarna gelap. So ada variasi. Okey. Tetapi selepas persekitaran tercemar akibat revolusi perindustrian di United Kingdom, rama-rama Biston bitularia yang berwarna gelap hidup lebih baik berbanding dengan warna cerah, kerana yang berwarna gelap tadi tidak mudah dilihat oleh burung pemangsa. Di United Kingdom telah berlakunya satu revolusi perindustrian yang menyebabkan persekitaran ni semua tercemar. Contohnya kita tengok kita tengok ini tak pastilah tanah ataupun batu-batu, saya tak pasti. Semuanya telah tercemar dan bertukar menjadi warna gelap hitam. Okey, warna gelap dan hitam. Apabila rama-rama Biston bitularia yang berwarna cerah ini berada di kawasan ini, dia akan mudah dinampak oleh pemangsa. Jadi pemangsa akan senang nampak dan makan rama-rama tadi. Burung tadi burung akan makan rama-rama tadi. Ini menyebabkan spesies Biston bitularia yang berwarna cerah ni lama-lama pupus, habis, mati. Tetapi berlainan pula untuk rama-rama yang berwarna gelap. Disebabkan dia berwarna gelap, dia boleh survive pada persekitaran yang juga gelap. Jadi ini adalah teknik penyamaran. Jadi bila dia gelap, duduk pula di tempat yang gelap, kawasan batu-batu atau tanah yang gelap, ini menyukarkan pemangsa datang dan tangkap untuk makannya. Jadi dia boleh survive untuk hidup. Dan spesies ini tidak akan pupus. Ini maksud yang tadi tu. Okey? Dapatkah anda fikirkan kepentingan variasi kepada kemandirian rama-rama Biston bitularia dalam persekitaran yang berbeza? Ya, kepentingan variasi di sini adalah dia Biston bitularia yang berwarna gelap boleh terus survive dan tidak akan pupus. Okey? Ini maksud dia. Seterusnya kita tengok. Yang pertama kita settle. Yang kedua, mewujudkan evolusi. Evolusi itu perubahan demi perubahan demi perubahan. Alam semula jadi sendiri yang akan memilih sifat baik untuk diteruskan dan menyingkirkan sifat yang tidak bersesuaian selama jutaan tahun. Ini adalah evolusi yang berlaku sedikit demi sedikit. Evolusi ini di mana alam semula jadi yang bertindak sebagai pemilih untuk memilih sifat yang baik, dan sifat yang tak baik itu akan terus tertinggal. Okey, seterusnya kita tengok yang ketiga. Variasi dalam bidang ternakan dan tanaman membolehkan pembiakbakaan terpilih digunakan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti hasil pertanian. Contohnya, kita kena bagi contoh. Kalau tak ada contoh, tak faham kan. Contohnya macam ni lah. Okey, contoh yang pertama saya bagi contoh. Ini tidak ada kaitan dengan bidang pertanian ataupun ternakan. Ini bukan. Ini contoh manusia kata. Okay, kita tengok kat sini. Ini adalah perkahwinan campur antara wanita Melayu dengan lelaki Rusia. Kat sini kita tengok. Okey. Disebabkan ada variasi antara mereka ni ada variasi. Okey, perempuan Melayu cirinya macam ni. Kan? Yang lelaki Rusia pula cirinya macam ni. So ada variasi antara manusia kan? So bila yang ni pun ada variasi, bila yang ni pun ada variasi, bila
digabungkan, bila dikacukkan, kita akan mendapat anak yang lebih comel dan cantik. Ni, anak yang lebih comel dan cantik. Akibat daripada variasi daripada kedua ibu dan bapa dia. Nampak jelas kat situ. Okey? Jadi dia akan melahirkan anak-anak yang lebih bijak dan cantik. Kalau kita tengok anak-anak kacukan kan, anak-anak kacukan selalunya lebih cantik dan bijak. Sebab kan ada variasi. Kalau lah kata mak dia ni kahwin dengan lelaki Melayu juga, jadi variasi tu ada. Wanita Melayu dengan lelaki Melayu juga ada variasi. Ada. Tetapi variasi tu tak banyak sebab di kalangan kaum yang sama. Bangsa yang sama. Jadi dia takkan dapat anak yang secomel macam ni. Jadi caranya dia kahwin daripada bangsa lain yang banyak variasi daripada dia sendiri. Daripada perempuan Melayu ni tadi. Jadi bila dikacukkan, dapatlah hasil yang lebih bagus. Contohnya kita tengok contoh yang kedua. Ini adalah ni selebriti yang selalu kita tengok kat TV ya, Mak Dan tu, yang selalu mempromosikan makanan, mempromosikan negeri Terengganu. Dia kahwin dengan wanita Melayu. Cuba kita tengok anak yang mereka hasilkan. Anak tu lebih comel, lebih bijak, kan? Okey. Ini adalah disebabkan variasi antara ibu dan bapa dia. Ini adalah daripada segi manusia. Okay, kita tengok contoh lagi satu. Ini anak-anak kucing yang comel ni. Anak-anak kucing yang comel ni, ini adalah hasil daripada kacukan. Mungkin kacukan ibu kucing tu mungkin ibu kucing baka kampung yang biasa, dan dikacukkan dengan kucing, bapa kucing yang mungkin daripada baka yang lebih bagus. Maka terhasillah anak-anak kacukan yang sangat comel ni. Ini untuk haiwan. Ini pula kita tengok bunga raya. Bunga raya. Bunga raya ni adalah hasil daripada kacukan juga. Kalau bunga raya yang biasa, yang kampung punya yang biasa tu, biasa kita tengok biasa-biasa je kan. Tapi apabila dikacukkan, kita dapat baka yang lebih bagus. Lebih cantik, lebih menarik. Warna pun berwarna-warni. Nampak warna dia berwarna-warni. Mungkin harga untuk kita jual pun dapat lebih mahal. Sebab ada variasi. Cuba bayangkan kalau bunga raya tu semua warna merah saja. Warna merah. Bunga raya warna merah. Katalah contohnya lah, bunga raya semua warna merah. Kita kacukkan pun dengan bunga raya warna merah juga. Adakah kita akan dapat macam ni? Kita tak akan dapat macam ni. Kita tak akan dapat macam ni. Melainkan kalau ada bunga raya yang warna merah, kita kacukkan dengan bunga raya yang warna purple. Variasi. Mungkinlah kita boleh dapat macam ni. Okay, ini pentingnya variasi. Ini gambar seterusnya adalah lembu. Lembu yang badannya lebih besar. Ini adalah hasil kacukan. Jadi hasil kacukan ini menghasilkan lembu lebih besar, di mana dia boleh menghasilkan daging yang lebih banyak untuk menampung keperluan penduduk yang semakin bertambah. Okay, inilah maksudnya. Ada lagi tak? Tak ada dah. Okay, ini yang cuba yang nak disampaikan ni. Variasi dalam ternakan dan tanaman membolehkan pembiakbakaan terpilih digunakan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti hasil pertanian. Inilah kepentingannya variasi. Okay, seterusnya kita tengok jenis variasi. Variasi ada dua jenis, iaitu variasi selanjar dan variasi tak selanjar. Okay, kita tengok. Variasi selanjar. Kita tengok ya.
Variasi selanjang ialah variasi yang menunjukkan perbezaan ciri yang tidak ketara. Perbezaan ciri dia tidak ketara. Perbezaan ciri yang tidak ketara. Individu-individu menunjukkan perbezaan beransur daripada satu ekstrim kepada satu ekstrim yang lain. Perbezaan yang tak ketara sangat. Contohnya seperti ketinggian, berat badan, warna kulit. Okey. Apabila data bagi ciri diplotkan pada graf, apabila data ciri tadi diplotkan menjadi graf, lengkung taburan yang kita akan dapat adalah bentuk taburan normal ataupun bentuk loceng. Graf yang kita akan dapat macam ni. Apabila kita sambungkan titik-titik-titik ni, kita akan dapat bentuk loceng macam ni. Ini adalah untuk variasi selanjar. Variasi selanjar adalah bersifat kuantitatif, iaitu boleh diukur. Contohnya berat badan kita boleh ukur, ketinggian kita boleh ukur. Mana tadi? Dan digradekan. Kalau kita tak boleh ukur pun kita boleh gradekan dia. Ciri-cirinya juga dipengaruhi oleh persekitaran. Contohnya ketinggian. Ketinggian tadi boleh dipengaruhi oleh faktor pemakanan contohnya. Kalau orang tu dia makan makanan banyak kalsium, mungkin dia akan lebih tinggi daripada seseorang yang kurang ambil kalsium. Maksudnya ada faktor luar yang boleh mempengaruhi dia. Berat badan. Kalau orang tu makan dengan lebih banyak, mungkin dia akan jadi lebih gemuk dan besar daripada orang yang kurang dapat makanan. Maksudnya faktor persekitaran lah tu. Dan juga warna kulit. Okey. Kalau seseorang tu lebih banyak buat aktiviti kat luar dan lebih terdedah kepada matahari di luar, mungkin kulitnya akan menjadi lebih gelap. Ada pengaruh daripada faktor luaran ataupun persekitaran. Ini variasi selanjar. Variasi tak selanjar. Menunjukkan perbezaan yang ketara. Variasi tak selanjar ni, perbezaan ni sangat ketara. Apabila data bagi ciri diplotkan, graf menunjukkan taburan diskrit ataupun berbentuk bar dan tiada ciri-ciri perantara. Maksudnya dia terasing. Kumpulan darah. Katalah ni kumpulan darah. A, B, AB dan O. Dia tak ada ciri antara A dengan B tu, tak ada ciri perantara. Sangat jelas kelihatan perbezaan dia. Ciri-ciri adalah bersifat kualitatif, itu tidak boleh diukur dan digradekan. Kerana ciri-cirinya hanya dapat ditentukan oleh faktor genetik. Faktor genetik yang mempengaruhi variasi tak selanjar ini. Okey. Ciri-cirinya tidak dipengaruhi oleh keadaan persekitaran, tidak dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Contohnya kebolehan menggulung lidah. Kalau memang awak tak boleh gulung lidah, awak belajar macam mana pun, awak makan ke apa ke, memang takkan boleh gulung lidah sebab dia memang daripada genetik. Warna mata. Katalah warna mata biru. Memang tidak boleh dipengaruhi oleh faktor luar. Kalau dah memang genetiknya mata warna biru, dia akan dapat mata warna biru. Maksudnya tak ada kaitan dengan faktor luaran. Dan juga cap jari. Dia tak akan berubah. Okey, ni variasi cap jari. Okey. Variasi tak selanjar berlaku disebabkan oleh faktor genetik. Maka ciri-ciri variasi ini boleh diwarisi. Okey. Contoh-contoh variasi tak selanjar adalah kebolehan menggulung lidah, warna mata dan pola cap jari dan juga kumpulan darah. Okey. Ini adalah perbandingan di antara variasi selanjar dengan variasi tak selanjar. Jadi untuk variasi ni saya nak awak salin peta bulatan ni. Awak salin sebagai nota. Okay? Kita boleh tengok kat sini ya.
Yang ni adalah perbezaan. Yang ni semua ni perbezaan. Perbezaan. Yang ni adalah persamaan. So, tolong salin sebagai nota. Yang ni saja sebagai nota. Yang tadi tu tak payah. Yang ini tak perlu. Tak perlu salin. Ni pun tak perlu. Okey. Okey, punca variasi. Sekejap kat mana kita tadi? Okey. Punca variasi. Punca. Untuk variasi selanjar, puncanya adalah faktor persekitaran. Iaitu suhu, cahaya dan juga pH. Kalau variasi tak selanjar, puncanya adalah lebih pada faktor genetik. Iaitu pindah silang, penyusunan bebas kromosom, persenyawa rawat dan juga mutasi. Yang akan kita kupas dengan lebih lanjut selepas ni. Okey. Jadi untuk nota, yang ni awak kena tulis nota. Nota yang ni dan juga yang peta bulatan tadi ya. Okey, yang ni.